Dekat kubur tu ada wakaf tau. Dekat situlah kita orang parking. Wakaf tu yang macam pagoda yang ada bumbung sikit, ada tempat duduk bawah dia. Dia orang parking kat area situlah. Jadinya kebiasaannya kubur Cina ni, kubur-kubur ni dekat atas-atas bukit. Jadi tersegamlah kubur Cina kat depan kita orang waktu tu. Korang bayangkan duduk dekat satu pagoda, dekat satu orang kata wakaf tu, depan tu semua keliling, dekat kawasan bukit tu keliling semua kubur Cina. Semula-mulalah aktiviti kita orang memanjat bukit pada malam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Baiklah, diharapkan anda semua sihat-sihat belaka hendaknya hari ini, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah berikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda semua pergi cerita berkenaan dengan kubur ya. Okey, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, macam KSM katakan tadi, hari ni kita nak cerita pasal kubur kan. Okey, untuk kisah yang pertama ni, kisah ni berlaku ketika saya sedang belajar. Bukan saya lah, ini cerita yang pendengar ni lah sedang belajar di salah satu IPTA dekat Melaka pada tahun 2013 macam tu. Waktu tu, saya tahun pertama lah menetap di hostel yang dibekalkan oleh pihak kampus. Jadi hostel saya ni bukan dalam kampus macam yang korang tengok selalu dalam TV tu kan. Bukan macam tu. Hostel saya ni dekat luar kawasan kampus tau. Tapi tak jauh pun lah dengan kampus ni. Jadi kita berbalik semula pada kisah seram saya ni. Okey, masa tu macam dalam pukul 9 malam lah macam tu saya dengan 3 orang kawan lagi tengah berborak-borak pasal kes ataupun cerita-cerita pasal hantu ni lah. Dah puas bersembang-sembang ni, terdetik lah dalam hati ni nak pergi, orang kata nak ekspedisi, nak cari tempat seram. Okay, kebetulan hostel kami ni dekat dengan kawasan perkuburan Cina dengan Kristian waktu tu yang agak besar jugalah Jadi kami pun set lah, nanti pukul 12.30 malam kita pergilah keluar, orang kata buat ekspedisi, mencari tempat-tempat seram lah. Konon-konon berani betul budak-budak ni kan. Jadinya bila tengok jam, dah pukul 12.30 malam, 12.30 pagi lah So saya, Mansyah dengan Bob ni, ni semua kawan-kawan baik saya lah, bertolaklah ke kawasan perkuburan dengan menaiki kereta Bob ni. Si Man dengan Syah ni, orang dia memang berani betul tau. Based on daripada pengalaman mereka ataupun dia orang punya bersembang dengan saya tu pasal benda-benda mistik ni, saya rasa macam dia orang ni memang ada pengalaman lah memang kawan yang banyak pengalaman lah orang kata kan. Jadi saya rasa saya percayalah kat dia orang dua orang ni. So tak ada masalah apa-apa kalau depa berdua ni ataupun dia orang berdua ni ada kat sini. So Man ada pesan lah, apa-apa jadi, kata Man apa-apa jadi kau jangan lari tau, jangan kalut, jangan relax je lah. Jadi saya dengan yang lain ni pun ikut je lah pesan si Man ni. Sampai je dekat kawasan tanah perkuburan tu, kami pun berhentikan kereta betul-betul dekat bawah suatu pokok. Besar tau pokok tu. Masa tu agak cerah jugalah suasana sebab ada bulan, masa tu bulan mengambang kan. Jadi memang jelas lah nampak dekat kawasan situ. Dan Bob beritahu lah, dia tak nak turun kata dia. Katanya nak jaga kereta je kan. Sebab dia yang drive kan. Jadi tak apalah, kita orang turun 3 orang je. Kami pun berjalan kat sekitar kawasan kubur tu. So, dengan berbekalkan kayu, sebab takut juga akut dekat dalam kawasan kubur ni biasanya banyak anjing liar kata dia kan. Lampu suluh pun seorang satu ada waktu ni, memang standby betul, memang dah siap kayu seorang satu, lampu picit seorang satu. Jadi kami pun memulakan ekspedisi kami pada malam itu.
So suluh sana, suluh sini, ambil gambar sana, ambil gambar sini. Tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku tau pada malam tu. Bila tengok-tengok semula gambar pun tak ada apa-apa pun. Waktu tu rasa macam hampa lah, rasa macam alah, apa benda pun tak ada, tak nampak apa pun kan. So 30 minit pun berlalu lah. Kami pun turun ke kereta lah. Kesian Bob seorang-seorang waktu tu dalam kereta kan. Kita orang pun pergi balik kat kereta masa tu. Masa dalam kereta ni, si Bob macam dah lain macam tu. Bob diam je tau. Saya pun tanyalah pada Bob ni, apa pasal Bob kau diam je ni, ngantuk dah ke? Kata kan. So si Bob ni cakap tau, dengan muka, dengan nada yang macam cuak jugalah Kau tahu tak, masa aku dalam kereta seorang-seorang tadi, ada orang tau baling batu-batu kecil tu kat tingkap ni, ketak macam tu tau. Dia ni macam nak aku toleh ke arah tempat dia tu. Jadi kata dia waktu si Bob ni, macam batu kecil-kecil yang kat tepi-tepi jalan tu kan, kat dalam kawasan kubur tengah-tengah tu biasa jalan kecil. Jadi batu kecil-kecil tepi-tepi jalan tu dibaling ke tingkap cermin kereta tu. Dan Man pun dia balas lah, itu perasaan kau je kot. Tak apa. Dah. Jom kita balik. Mungkin tu tanda-tanda dia nak suruh kita balik agaknya. Tapi masa nak gerak balik tu depan kereta kami ni adalah satu tiang lampu tau. Jarak dia dengan kami ni mungkin lebih kurang 100 meter macam tu. Agak jauh juga kan 100 meter. So saya terperasan tau, macam ada satu lembaga ataupun susuk lembaga ni berdiri betul-betul kat bawah lampu tau. Tapi dengan jarak 100 meter tu, lembaga tu kelihatan memang jelas tau. Seolah-olah lembaga tu sedang memerhatikan kami tau waktu tu. Si Man dengan Syah waktu tu pun nampak jugalah. Dan selang beberapa saat, susuk tubuh yang kami nampak tu hilang macam tu je. Jadi kami pun apa lagi, bergegaslah balik dan lepak mamak dulu lah, of course kan, tak terus balik lah. Lepak. Akhirnya kami berempat pun dah mengantuk dah kan. Apa lagi lah, kami pun geraklah balik semula pergi ke hostel. Sampai je dekat hostel tu, tengok jam waktu tu dah pukul lebih kurang 3 pagi. Si Bob ni teruslah naik bilik dia dekat tingkat 4 tau. Waktu tu Syah pun bilik lain juga. Semua masing-masing lain-lain bilik. Cuma yang bezanya saya dengan Man je lah yang satu rumah kat situ. Jadi rumah kami ni semuanya biasa ada 3 bilik lah. Saya tidur bilik saya dengan roommate saya. Si Man pula tidur dengan roommate dia lah. Dalam rumah saya tu ada 6 orang yang pergi ekspedisi daripada rumah tu. Cuma saya dengan Man je lah Lagi 4 orang tak pergi, tak campur pun langsung. Kita orang punya plan gila ni kan. So Syah pun malam tu tidur rumah saya jugalah. Katanya dia malas nak panjat tangga, malas nak naik rumah dia kat tingkat 4 tu. So si Syah ni tidur dekat ruang tamu. Dan esok tu lepas kelas, kami berempat berserta dengan 4 orang lagi housemate rumah saya ni lepak lah minum petang. Sambil-sambil tu pakatlah bercerita pasal hal yang semalam tu. Syah pun mulakan cerita dia. So dia kata pada masa dia tidur kat depan semalam tu, adalah sedikit kena macam gangguan-gangguan juga. Lepas kami semua dah tidur macam tu, dalam 15 minit macam tu kan, dia kata ada orang berjalan tau. Daripada arah dapur, bunyi dengar tapak kaki lah. Pap sampai ke betul-betul hujung kepala si Syah ni. Waktu tu sunyi sepi tau. Memang tak ada bunyi apa pun. Kedengaran bunyi tapak kaki ni memijak atau melangkah ke lantai, berjalan macam saya bunyikan tadi kan. Datang daripada arah dapur sampai ke hujung kepala Syah ni. Sampai je dekat kepala si Syah ni, orang tu macam berhenti tau. Agak lama jugalah berhenti tau. Seolah-olah macam perhatikan je si Syah ni. Waktu tu Alhamdulillah si Syah ni dia tidur menyarap tau waktu tu. Jadi dia taklah nampak orang tu. Cuma dia pasti tau, memang ada orang betul-betul dekat hujung kepala dia. Lagipun si Syah ni kan dia jenis berani sikit kan. Jadi dia tak adalah terjerit-jerit kan. Jadi balai polis Gombak Lama pun selamba je dia kedah. Takkanlah setakat kena gangguan macam tu dia takut kan. So si Syah ni pun layankan je lah. Sambil-sambil tu dia baca-baca jugalah doa dalam hati dia kan. Salah seorang roommate saya yang tak pergi pun dia beritahu lah, kata dia, masa kami sampai rumah lepas pergi ekspedisi tu, kan ada saya beritahu tadi 3 orang je yang masuk dalam rumah tu kan. Housemate saya ni yang tak pergi ni, dia kata dia macam perasan tau, yang masuk dalam rumah tu waktu tu ada 4 orang tau. So dia ingatkan si Bob tu lagi seorang tu lah sebenarnya. Cuma dia kata dia tak nampak langsung muka tu. Sebab nampak waktu tu ialah sama-sama, kata dia gelap. Tapi yang dia pasti, kata dia, yang masuk rumah balik daripada ekspedisi tu 4 orang. Padahal yang masuk dalam rumah kita orang tu 3 orang je. Jadinya
Dia pun diam je lah lepas tu. Dia kata, sebabnya kenapa? Mati-mati dia ingatkan si Bob ni yang ikut masuk ke rumah. Jadi, kami pun tak tahulah siapa orang terakhir masuk dalam rumah kami dengan sekali dengan kami waktu malam tu lah. Dan seorang lagi housemate saya ni yang tak pergi ni, kata dia, malam tu lepas kami balik daripada ekspedisi ni, dia pun macam kena ganggu juga tau. Macam mana tau? Masa dia tidur tu, dia macam tercari-cari bantal peluk dia tau. So dalam kegelapan tu, dia mencarilah meraba-raba mana bantal peluk aku. Dia macam tu lah. Dan akhirnya jumpa tau bantal peluk tu, termasuk dekat bawah katil. Sebab dia ni suka tidur atas lantai, bentang-bentang todong macam tu. Jadi dia pun tariklah bantal peluk tu. Dan dia waktu dia tarik bantal peluk tu daripada bawah katil tu, dia rasa macam agak pelik sikit. Kenapa? Sebab bantal yang dia peluk tu macam sedikit macam basah-basah gitu tau. Dia rasa macam peluk kot. Lah maklum lah waktu tu musim panas kan. Dan selang beberapa minit dia rasa rimas sangat. Sebab basah benda tu kan, bantal tu kan. Jadi dia tolak lah bantal tu masuk semula ke bawah katil. Dan dia pun pusing menghadap berlawanan arah. Dia tak pandang lagi lah bantal tu kan. Dia pusing ke sebelah sana pula. Dan alangkah terkejutnya dia, sebab bantal peluk dia tadi seolah-olah ada kat sebelah tilam dia lepas dia pusing. Jadi yang dia peluk tadi tu siapa? Tadi sebelah sana dia peluk kan, dia rasa bantal peluk dekat sana. Jadi dia rasa tak puas hati, orang kata rasa gimas dengan bantal tu, dia tolak benda tu masuk kat bawah katil. Dia pusing sebelah sini, rupa-rupanya bantal peluk dia ada kat sebelah sini pula. Jadi dia pun tak pusing dah menghadap ke katil tu sampai ke pagi. Dan saya pula, saya lah, muncullah saya ni tak kena ganggu apa-apa. Setakat feel orang kata perasaan cuak-cuak, macam seram gitu adalah sikit-sikit kan. Cuma pagi tu je, waktu saya mandi nak siap-siap nak pergi kelas lah, dalam pukul 11 pagi macam tu, rumah tu kosong tau. Sebab housemate ni waktu tu semua dah pergi kelas dah, tinggal saya seorang je kat situ. Waktu mandi tu rasa macam ada orang cuba nak buka pintu bilik air tau, bunyi macam orang nak buka selak tu lah seolah-olah macam ada orang nak masuk sekali. Padahal waktu tu rumah ni kosong, sunyi sepi tau waktu saya bangun tidur. Apa lagi, saya pun buat bodoh je lah waktu tu kan. Dan untuk kisah saya kali ni biarlah sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Harap anda terhibur dengan kisah yang pertama ni. So saya ada lagi 3 kisah. Saya ada lagi kisah-kisah pasal tanah perkuburan ni. Tapi korang jangan takut pula nak pergi melawat kan. Ini sekadar cerita untuk hiburan saja. Harap anda semua terhibur, insya-Allah. Kita terus dengan kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kali ni, yang ini pula kisah dia, kita pergi dekat ni, budak ni terlampau berani kata dia. Tajuk dia bermain dekat kubur Cina. Alright, kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nama saya Ali kata dia. Mula-mula saya nak kenalkan dululah member-member baik saya. Introduction dia nak kenalkan dulu kawan-kawan dia. 4 orang semua dia kawan baik dia, termasuklah dengan saya sekali. Kiranya kita orang ni kawan sehidup semati lah kata dia. Memang dah kenal daripada kecil. Boleh cakap lah, orang kata tidur sebantal lah. Kalau nak buat apa-apa, kita orang mesti buat sama-sama. Okey, member pertama saya ni nama dia Lan. Dia ni kepala otak dia jenis gila-gila sikit. Tiap-tiap malam mesti je ada idea-idea dia yang agak bernas untuk dijadikan aktiviti malam. Kiranya dia ni sebagai tok dalang ataupun ketua lah dalam grup kita orang ni. Okey, member yang kedua pula nama dia Rais. Dia ni jenis hati kering tau. Memang kering kontang lah hati si Rais ni waktu ni kan. Memang dia ni kalau cabar buat apa pun dia confirm dia buat punya kan. Tapi dia ni jenis yang macam slow sikit lah Okey, member yang seorang lagi nama dia Ajeng. Si Ajeng ni asal daripada keluarga yang berada. Boleh dikatakan kaya lah juga si Ajeng ni. Dan saya pula, saya ni tukang sokong je lah, mengikut je lah. Iya kan je lah apa yang diorang buat apa semua, saya follow je. Okey, jadinya bila kita dah kenal kawan-kawan saya ni, marilah kita mulakan cerita dia. Okey, macam ni lah Ni kisah zaman remaja saya lah. Budak-budak baru nak up lah katakan kan. So, elok pula lepas SPM je, orang kata tunggu result lah katakan. So, saya tak ada benda lah nak buat sangat kan. Hari-hari kerja melepak je lah. Malam-malam pun lepak, siang pun lepak. And adalah satu malam tu,
Entah daripada mana datangnya idea si Lan tu nak pergi jalan-jalan dekat kubur Cina, kata dia. Sebab si Lan ni cakap tau, orang Cina ni selalu kalau ditanam sekali dengan harta tau. Kalau korang nak tahu, ya ke yang kita orang ni pun ya ke kan, tak tahu benda ni. So maaflah kepada kaum Cina, kata dia. Disclaimer kat sini sebab saya tak tahu betul ke tak lah sebenarnya. Ini kata pencerita lah mana dah tahu tercicir 10-2 ke kan. Time tu budak-budak lagi nak cari, orang kata nak cari jalan untuk cari duit cepat lah So yang saya pula waktu tu, otak orang ni tak berapa nak bijak lah, dan mulut ni terasa gatal-gatal je. Orang kata nak pergi sokong idea kawan saya ni. So si Rais ni steady je okey je, kata dia. Si Haji ni pula tak nak ikut, kata dia. Katanya kubur yang Islam pun lihat nak pergi, apatah lagi kubur yang Cina. Kau jangan bukan-bukan lah kan. Adiknya kan ambil masa jugalah nak pujuk si Ajeng ni kan. Kenapa? Kalau tak bawa si Ajeng ni, siapa yang nak support duit minyak motor kita orang waktu tu kan? Sebab dia yang paling lot, dia yang bagi selalu support kita orang. Jadinya kita orang pujuk lah, jom lah Ajeng pergi, jom lah kan. Kita pujuk. Akhirnya ikut jugalah si Ajeng ni Lan tengok jam kat tangan dia waktu tu. Baru pukul 9.30 malam tau. Lagi setengah jam, kata dia. Kita gerak lah kan. Isi minyak motor dulu, siap-siap kan. Cukup pukul 10 malam, kita orang pun gerak. Dan perjalanan tu ambil masa dalam 20 minit lah macam tu, untuk sampai ke simpang jalan masuk, dan 5 minit untuk sampai ke kawasan kubur Cina tu. Senang cerita 25 minit lah kalau nak sampai sana. Kiraan kasar lebih kurang 20 minit lah. 25 minit sampai dekat simpang masuk tu. Lampu jalan tu ada satu je kat depan tu tau. Lepas tu lagi satu betul-betul dekat depan kubur Cina tu tau. Korang bayangkan jalan kampung dengan tak ada lampu jalannya, dengan jalan berlubang dia, dengan gelap dia lain macam kan. Semak samun tak payah cakap lah, kiri kanan penuh dah macam nak masuk hutan dah rasa dia. Korang masuk pun dah seram belum masuk lagi kan. Dengan susah payah kita orang waktu tu membawa motor, membonceng motor, membawa motor lah, takkan memandu kan membawa motor ni. Akhirnya kita orang sampailah ke destinasi. Dekat kubur tu ada wakaf tau. Dekat situlah kita orang parking. Wakaf tu yang macam pagoda yang ada bumbung sikit, ada tempat duduk bawah dia. Dia orang parking kat area situlah. Jadinya kebiasaannya kubur Cina ni, kubur-kubur ni dekat atas bukit. Jadi tersegamlah kubur Cina kat depan kita orang waktu tu. Korang bayangkan duduk dekat satu pagoda, dekat satu orang kata wakaf tu, depan tu semua keliling, dekat kawasan bukit tu keliling semua kubur Cina. So bermulalah aktiviti kita orang memanjat bukit pada malam tu. Kepala ekspedisi memanjat bukit ni semestilah si Rais ni. Lepas tu Lan, Ajeng dan last sekali saya lah kat belakang sekali. Dah rasa macam anak itip lah, terkidik panjat bukit tu kan. So kita orang tak adalah bawa torchlight bagai semua nak suluh-suluh kiri kanan waktu tu. Kita orang waktu tu guna lighter je tau. Lighter Zippo ni si Ajeng punya. So dalam tengah panjat-panjat tu adalah nampak tau colok yang dah terbakar dan kertas-kertas yang terbakar tu. So tengah suluh-suluh dengan lighter, tiba-tiba api lighter tu terpadam. So macam kena tiup tau. Korang bayangkan lah api lighter Zippo tu macam mana tau. Api lighter Zippo ni dia orang kata dia bagi garanti lah, api dia takkan terpadam katanya lah susah sangat nak padam lah. Jadi nak kata angin, tak rasa pun angin lalu. So si Rais ni pula selamba je petik, petik balik lighter tu, nak hidupkan balik semula tau. Jadi jalan dapat sikit lagi, padam lagi sekali tau. Petik balik, 2-3 kali jugalah jadi macam tu Si Rais ni pula siap cakap tau, angin ni lalu kat tangan dia je tau. Sebab dia pegang lighter tu, dia rasa yang angin tu lalu kat tangan ataupun lalu kat sekeliling tangan je macam tu lah. Rasa nak jentik je bibir si mamat ni, boleh menegur pula lah kan. So kita orang teruskan panjat dengan sepenuh hati lah ni waktu ni kan. Nak panjat, nak sampai ke atas puncak ni juga. Dan akhirnya sampai juga ke atas. Dia punya penat tak payah cakap lah, memang penat sangat. So dalam keadaan penat kita orang tu, masing-masing mulalah bertenggek dekat batu-batu dekat kubur tu. Berani korang ni kan. Dah macam kakak cantik pula aku tengok dia orang ni bertenggek-tenggek kat situ kan. Kat puncak tu ada sebatang pokok kelapa tau. Tinggi pokok tu tau. Dan tak jauh daripada tempat kita orang bertenggek tu, dalam 6 atau 5, 6, 7 meter macam tu je lah So si Ajeng dengan Lan ni duduk menghadap pokok kelapa tu. Saya dengan si Rais ni membelakangkan pokok tu tau. Dan dengan tidak semena-mena saya tengok si Ajeng ni daripada tempat duduk dia bertenggek tu, dia bangun tau. Berjalan perlahan-perlahan
Macam terjengkit-jengkit macam perlahan nak turun tau. Dan si Lan ni pun sama juga tau. Daripada duduk menyandar dekat batu-batu kubur tu, berani betul kan ni, perlahan dia bangun. Dia menuju, dia ikut si Hajing tadi tau. Dan pelik dengan perangai diorang ni, saya pun toleh lah belakang tau. Di sinilah saya nampak dekat belakang pokok kelapa tu ada sejenis lembaga berbungkus tau. Jadi saya tak tengok pula lah muka benda lah tu waktu tu kan. Tapi apa yang saya nampak susuk tubuh badan tu berdiri tegak tau. Dan belakang pokok kelapa tu je benda tu ada. Jadinya bila dah terperasan benda yang ada dekat belakang pokok kelapa tu, saya apa lagi bangun dan terus lari lah kan. Dan saya tengok yang dua orang kat depan tadi tu dah lari dah. Waktu ni baru 3-4 langkah saya lari, saya patah balik tau. Sebab saya nak tarik si Rais tu. Kenapa tau? Sambil cakap ada benda kat belakang pokok kelapa ni. So dengan selamba lah si Rais ni tepis tangan saya tau. Lepas tu dia tanya, kat mana? Kan boleh dia tak perasan agaknya, sebab dia tak nampak apa-apa pun. Saya pun waktu tu apa lagi, ikut je lah langkah dua orang tu. Lari lah, buat apa lagi kan. Saya pun lari tau, tinggalkan dia lah. Rakyat tu kata dia tak nak ikut, suka hati dia lah nak duduk seorang-seorang kat atas tu kan. Suka hati kau lah. So dalam lari turun bukit tu, boleh pula saya tersepak batu, tersungkur saya kat situ. So makan tanah babe, macam tu kan. So kejap je lah, saya rasa saya lagi daripada turun bukit tu, tuk dah sampai dah dekat pagar kubur Cina tu. Saya tengok dua orang yang kawan saya dah lari awal-awal tu dah siap-siap baring dah kat atas wakaf tu. Penat kot dia marathon kan. Jadinya bila dah sampai dekat wakaf tu, si Lan ni tanya, Rais mana? Takkan kau tinggalkan dia? So saya pun jawab lah, biarlah aku pun tinggalkan dia kat atas. Aku dah tarik dia tadi, dia tak nak, dia kata tak nampak apa-apa pun. Dia biar, asal aku biar je lah. Aku pun lari turun bawah. So 5 minit kemudian lah macam tu saya nampak lah ada cahaya merah tau turun perlahan-lahan daripada bukit tu. Bila dah dekat, rupa-rupanya si Rais tu yang turun. Sambil si Rais ni turun tu, siap dia tanya lagi, kat mana benda tu? Dia tak nampak apa pun, dia kata. Sis, kita orang waktu tu dah memang cuak yang amat, dia boleh tanya lagi soalan-soalan macam tu. Dan saya waktu tu Allahu Akbar, malah nak layan lah kan. So bila dah semua dah turun, kita orang pun start lah motor semula menuju ke kedai kopi. Orang kata layan teh sambil nak borak-borak lah pengalaman kita orang ni. So kita mulakan dengan si Hajing punya cerita lah. Orang kata si Hajing ni dia sempat lah tengok muka si bungkus tu, kata dia. Katanya muka dia kecut tau. Macam mana nak cakap alah muka kecut. Korang faham-faham je lah macam tu lah Lepas tu pucat, lepas tu putih lah. Mata dia pula bulat terbeliak macam tu. Dan si Lan pun nampak lah benda yang sama, kata dia. Benda tu macam mengintai-ngintai tau. Kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, macam tu tau. Macam mengintai-ngintai dekat sebalik pokok kelapa tu. So si Rais pula mati-mati cakap tak nampak apa-apa. Jadinya sampai sini je lah cerita kami pada kali ini. Harap anda semua terhibur. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Harap anda semua terhibur lah, InsyaAllah. Saya ada lagi satu lagi kisah yang ketiga. Harap anda stay tune and enjoy. Baiklah, untuk kisah yang ketiga ni, kita masih lagi ada dekat kubur. Jadi, tanpa buang masa, kita terus ke kisah yang ketiga. Okay, dekat sini, saya nak ceritakan pengalaman saya. Waktu tu, kita orang main Police and Thief dekat kubur. Waktu tu, waktu bulan puasa. Boy. So, just untuk enjoy malam-malam macam ni lah. So, nak relax and layan, kata dia. Ceritanya, waktu zaman saya sekolah lagi lah. Biasalah, budak kampung. Main sama-sama, baik lelaki, baik perempuan, main sama-sama lah. Mana nak fikir baik ke buruk ke kan, tak kisahlah waktu tu kan. Jadi nak dijadikan cerita lah. Tibalah pada satu bulan puasa tu kan. Jadi automatik lah perasaan takut ni untuk nak keluar bermain-main ni pada waktu malam tu terus hilang. Mana taknya kan, kita selalu tahu bila bulan puasa katanya jin dengan hantu ni kena gikat kan. So masa ni saya dengan sepupu saya ni, nama sepupu saya ni Aira ni, suka sangat join budak lelaki ni main-main, bermain-main lah. So lupa nak beritahu lah, rumah saya ni sebenarnya sebelah betul dengan kubur. Memang sebelah betul-betul lah. Kiranya pemisah rumah saya dengan kubur ni adalah sebatang pokok koko, kata dia. Kalau saya nak pergi melawat kubur family terdekat ni,
Memang lintas je lah pokok kokor tu, terus dah sampai kubur kat sebelah. Jadi malam tu lepas je habis kita orang semua ni solat tarawih saya tak pergi pun sebabnya seronok main mercun kat padang kan. Saya tak pergi pun solat tarawih tu. Budak lelaki ni termasuklah saya ni dengan sepupu saya seorang ni berkumpul lah dekat padang depan rumah saya tau, dan bahagi-bahagi kumpulan semula. So saya dengan sepupu saya ni masuk geng pencuri. Jadinya bila dah dibahagi-bagi kumpulan, kita orang nak main, orang kata pencuri kejar polis polis sentif lah lebih kurang macam tu kan. Start nak lari tu, dan sepupu saya ni lari masuk ke arah kebun. Dan saya pula waktu ni tak fikir habis lah, tak fikir panjang. Saya pun terus lari masuk dekat kawasan kubur dekat sebelah rumah saya tu. Masa masuk tu tak fikir apa lagi tau, langsung tak fikir. Sebab saya fikir nak lari daripada budak polis je. Waktu tu punya masa tengah main kan. Jadi lari punya lari, saya dah sampai kat area ceruk dekat atas bukit tau. Waktu ni okey, of course, memang saya dah mula rasa cuak tau. Sebab kawasan kubur ni kat bukit ni memang meremang sikit rasa dia. Sebab ramai pakcik-pakcik kat kampung ni story dekat saya yang saya pernah dengar macam-macam story lah. Jadi saya pun fikir tau, macam mana saya nak lari daripada sini. Lari nanti budak-budak polis tu tak nampak, nak kena tangkap pula kan. Masih lagi kau fikir pasal mainan. So bila tengah fikir-fikir tu, bunyi lah cengkerik lah, macam bunyi kan, bunyi ranting lah, segala macam bunyi boleh keluar tau. Jadi tengah fikir-fikir tu, tiba-tiba saya dengar kawan saya yang jadi polis ni jerit, "Hantu!" Macam tu tau, jerit daripada kebun pisang sebelah sana tau. Saya pun apa lagi waktu tu, bila dah dengar orang jerit macam tu, mau tak cuak je. Kita dekat tengah-tengah kubur waktu tu je, tak jadilah nak menyorok terus. Saya lari terus pergi ke padang tau. Terus cancel lah game polis and thief kita orang ni. Jadinya Abang Aira ni gunakan kuasa dia sebagai orang yang paling tua dalam kumpulan kita ni, kumpulkan kita orang semua ni dekat padang. Bila dah berkumpul macam ni, bila dah berkumpul ni, si Aira ni ceritalah, tadi dia dalam kebun pisang tu tengah menyorok-nyorok tu, sekali ada nampak tau, ada orang tau. Jadinya dia teruslah berdiri tegak tau, sebab tak nak kena tangkap. Sekali orang tu pusing, dia tengok dia, dan dia dah fikir dah, habis lah aku waktu tu kan, kalau kena tangkap macam mana kan. Tapi orang tu terus jerit tau, "Hantu!" katanya, dan terus lari keluar. Rupanya yang jerit tu, itulah jeritan yang saya dengar daripada kubur tadi kan. So kebetulan pula si Aira ni pakai baju putih malam tu. So berdekah lah kita orang waktu tu bila dengar cerita si Aira ni. Dan sampai sekarang lah, bila budak-budak yang sama-sama main dengan kita orang dulu datang beraya kat rumah, mestilah throwback cerita dia. Dan itulah saja cerita yang saya nak orang kata sharekan pada malam ni. Tak berapa seram sebenarnya, dan orang kata itulah pengalaman saya sewaktu bulan puasa. Dan Assalamualaikum. Okey, inilah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk malam ni. Harap anda semua enjoy dan terhibur dengan kisah-kisah yang abang sampaikan. So, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah satu ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang berkualiti, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.